Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Test 1 2. Okey, dengar Assalamualaikum. Saya nak betulkan balik mic. Semua nak kena betulkan balik mic yang ada. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan kepada rakan-rakan yang masih lagi menonton kita pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan kepada mereka yang menonton saya di YouTube, Facebook, di Twitter, di Instagram sekaya pada malam ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Kita mohon siapa yang di Instagram tolong share, siapa di YouTube tolong share, tolong like. Antara channel kita juga adalah Suara Kita 2020, channel yang saya wujudkan, bukan setakat buat saya memaparkan saya punya live, tetapi juga bukan live tetapi extract daripada live saya yang pendek-pendek. Kadang kita nak tengok yang 1 jam 50 minit ni kita tak sempat kan. Jadi saya potong-potong into smaller pieces. Lepas itu saya letakkan dalam Suara Kita. Tapi dalam masa itu saya juga letak pelbagai konten-konten yang lain. Sebab saya bukan saya seorang yang jaga channel tu. Ada beberapa orang lain yang jaga channel tu. Bismillah. Terima kasih rakan-rakan. Ada yang daripada Sembrong, daripada Melaka. Salam reformasi. Ada yang dari Thailand. Oh, what happened to Malaysia? Lockdown. Brian Fernandez. Salam masih daripada Sabah. Terima kasih daripada Sabah. Fini Siti Fini. Daripada Kelantan Aru Pilai. Dari Agi Hidup Agi Ngelaban. Engkau undi PH dari Miri. Okey, Baki Cambai Cambai Cikgu Mak Ayahanda berlaku adil dan duduk elok-elok rakyat dan dunia sanjung. Kalau sebaliknya musibah tempias satu dunia tak mustahil lenyap dan pesada. Selamat malam Kak Ida. Terima kasih Kamaruzzaman. Salam reformasi dari mana? Taman Setiawangsa LTL rakan-rakan. Lawan tetap lawan. Okey, terima kasih. Saya bertanyakan wajarkah darurat ditarik balik dan dimulakan sidang parlimen? 96% atau 1234. Oh, 1234 saya 1264 mengatakan ya sangat wajar. Hanya 58 orang atau 4% mengatakan tidak, Covid semakin teruk. Okey, terima kasih juga yang menonton saya di pelbagai channel saya hari ini. Terima kasih. Saya tak sempat baca yang Twitter, tolong retweet balik rakan-rakan kita. Terima kasih di yang ada di Facebook juga, YouTube pula. Abang tak kesian ke rakyat Covid semakin banyak. Tak kesian ke rakyat Covid semakin banyak. Sebab kesianlah kita kena buka parlimen. Kenapa pula tak kesian? Sebab kesianlah kita kena buka parlimen. Kalau kita fikir balik, kenapa Covid makin banyak? Sepatutnya Covid dah habis dah sekarang ni kan. Kenapa kerajaan ni tak boleh nak lawan Covid yang ada sekarang? LTL dari Kuantan. Dunia boleh sepak. Is kau ni mulut celupak. Apa yang kau cakap mesti tak jadi. Yang mana aku cakap tak jadi? Kalau aku cakap semua jadi, aku jadi Tuhan. Pelik betul lah manusia ni. Okey, kami benci Kitul. Okeylah. Salam reformasi dari Nilai LTL. Terima kasih. Nilai, terima kasih. Kami benci sikit. Banyak sangat Kitul. Okey. Terima kasih GPS bantuan Bakul. Good job. Okey, Bakul boleh tahan setahun ke? DSI terbaik untuk jaga meraiman. Terima kasih, teruskan. Kandang PN dah kuda kacir. PN pun dah tak ada majoriti dah. Sebab tu dia orang sekarang ni dok attack dalam kita punya page dan sebagainya. Abah Syarul, terima kasih, antara kita punya member dalam YouTube RTL daripada GB. Abah Syarul, terima kasih Abah Syarul. Ramai juga yang bersama dengan kita pada malam ini. Terima kasih. Cheryl Kuah di YouTube, di Instagram kita. Terima kasih. Juni Bin, ya ke Covid banyak? Well, sebenarnya Covid banyak, tapi okey, ini saya nak bagi tahu juga. Sebenarnya, okey, ni kita start lah. Bismillah, start lah kita, insyaAllah. Jumlah Covid yang ada sekarang hari ini, kalau tersilap laporan saya mengatakan ada 3,000 lebih, semalam 4,000. Sebenarnya jumlah ini adalah jumlah yang tidak benar. Kenapa saya kata demikian? Untuk makluman tuan-tuan, sekurang-kurangnya saya sendiri mengetahui ada 2 kes positif yang tidak diambil kira. Sekurang-kurangnya, ini yang saya tahu. Bayangkan yang kita tak tahu. Dan kawan saya pelik, dia buat test positif. Dia demam, lepas dia demam beberapa hari, dia buat test positif. Dia kata mungkin dia dapat di tempat kerja. Berkemungkinan rakan-rakan yang lain di tempat kerja dia pun positif. Tetapi apa yang berlaku, dia dah buat dah buat test sebagainya positif, tapi tak diambil oleh KKM, tak dikuarantinkan, tak diletak di hospital sedangkan dia demam. Okey, mungkin dia tak terlalu teruk, tak terlalu kronik dan sebagainya. Mungkin.
tetapi dia tidak diambil kira sebagai, saya rasa dia tidak diambil sebagai statistik, kerana saya percaya kalau diambil sebagai salah satu statistik yang ada sekarang, jumlah dia berkemungkinan lebih daripada apa yang diumumkan pada hari ini. Hari tempoh hari Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Isham mengatakan bahawa Datuk Isham mengatakan bahawa mereka tidak akan lagi mengambil pesakit-pesakit test kepada pesakit-pesakit yang tidak bergejala. Maksudnya macam ni. Kalau sekiranya kita pergi ke satu tempat, tiba-tiba ada tempat tu orang positif. Okey, kita pergi pada waktu yang sama, maka sepatutnya kita kena test. Tetapi disebabkan kita tidak demam, kita tidak batuk, kita tidak masuk hospital dan sebagainya, tidak ada demam, tidak ada yalah penyakit, tidak bergejala lah. Maka dengan itu mereka mengambil keputusan untuk tidak membuat ujian kepada semua. Kerana saya percaya kalau kita buat ujian kepada semua, sebagaimana yang berlaku di Sabah, sebagaimana yang berlaku baru-baru ini, kita akan mendapati bahawa jumlah yang kena sebenarnya adalah lebih tinggi daripada yang sepatutnya. Sebab kita ambil langkah yang pasif sebenarnya berbanding dengan langkah aktif. Langkah pasif kita ni, di mana kita akan hanya ambil test. Ini yang sebelum yang perkeliling hari tu, kita akan hanya ambil test kalau sekiranya di satu tempat itu ada yang positif. Maka kita ambil dekat kawasan yang mana orang ada kontak rapat kepada pesakit tersebut. Kita tak terus test kepada seluruh rakyat Malaysia, of course. Tak praktikal juga nak test kepada seluruh rakyat Malaysia kan. Lebih-lebih lagi kalau dia tak ada gejala. Jadi satu kos, kedua masa dan sebagainya. Ketiga, kalau kita ambil jumlah dia lebih daripada apa yang kita ada sekarang. Saya percaya apa jumlah yang ada sekarang ini sebenarnya below daripada apa yang sepatutnya. Okey. Membawa saya kepada berita yang keluar baru ni semalam, hari ni. Kecoh berita hari ini mengatakan bahawa dia ada satu pertubuhan surat daripada Eurocam. Eurocam ni adalah kesatuan Dewan Perdagangan dan Perindustrian Kesatuan Eropah Malaysia atau Eurocam Malaysia, di mana satu surat mereka mengatakan bahawa menurut apa yang dinyatakan oleh Kementerian Kesihatan, bahawa kalau sekiranya kes ini tidak menurun, berkemungkinan negara akan total lockdown pada 4 Februari ini. 4 Februari ini berkemungkinan negara akan total lockdown. Dan ini dinafikan oleh beberapa antaranya pihak kerajaan, kita tak ada lah, benda itu tak betul. So hari ini, sekarang ini lebih kurang dalam 7.57 tadi, petang tadi. Ini daripada MITI, hasil pertemuan dengan MITI. Azmin Ali. Tapi dia tak jumpa Azmin, dia jumpa dengan dia punya, I think dia punya DG kot. Dia kata surat daripada MITI tak sebut penutupan ekonomi serta-merta. Eurocam mengatakan bahawa memberi penjelasan selepas pendedahan surat yang dikirimkan kepada anggotanya mengenai kemungkinan penutupan ekonomi sekiranya jumlah kes COVID meningkat pada Februari 4. Eurocam Malaysia dalam satu kenyataan menegaskan bahawa perkeliling dalaman surat yang dihantar kepada anggota mereka itu adalah susulan pertemuan tidak rasmi dengan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. Eurocam Malaysia ingin menjelaskan bahawa meskipun MITI memaklumkan situasi yang agak mendesak saat ini, memandangkan jumlah kes yang semakin meningkat, tidak ada disebut mengenai penutupan ekonomi serta-merta selepas 4 Februari. Oleh itu, kami harap orang ramai tetap fokus. Eurocam mengatakan bahawa maklumat sulit ini bertujuan untuk dan juga usaha terpuji kerajaan bla bla sebagainya. Now, kita sebenarnya ini merupakan satu kaedah, saya boleh katakan macam cubaan untuk nak menyembunyikan bahawa apa yang akan berlaku pada 4 hari bulan. Dia macam ni tuan-tuan. Sekiranya COVID ini tidak menurun, kita start PKP hari tu, lebih kurang dalam 12 hari bulan, betul? Kita start PKP itu lebih kurang dalam 12 hari bulan. So bila kita PKP 12 hari bulan, dia sekarang ini kita dah masuk minggu yang kedua. 19 minggu pertama, 26 ni hari Selasa ini adalah minggu yang kedua. Minggu yang kedua ni kita tidak menampakkan sebarang penurunan daripada jumlah yang kena COVID. Bila saya sebut penurunan ni, jangan anggap daripada 4,000 turun 3,500, 3,400 sebagai penurunan. Tidak. Kita tengok penurunan ialah daripada 4,000 dia mesti turun 2,000, dia mesti turun 50% ataupun one fold.
baru dikira sebagai penurunan. Baru kita nampak trend menurun. Dan dia mesti berada dalam trending yang menurun. Dipanggil downwards punya trending. Dia tak boleh turun, naik, turun, naik, turun, naik. Dia masih belum dipanggil sebagai, kita belum dikatakan sebagai flatten the curve. Kita sekarang ni naik, kemudian dia turun, dia macam ni. Jadi dalam keadaan dia macam ni, jadi kita nampak bahawa it's not going down. Benda yang sama yang kita cakap dalam bulan Mac tahun lepas, apabila saya bercakap mengenai beberapa kemungkinan bahawa COVID ini, PKP ini akan dilanjutkan. Dan kita pun tahu bahawa daripada 2 minggu, akhirnya dia jadi 3 bulan. COVID itu dilanjutkan kepada 3 bulan. Jadi dalam situasi ini, kita dapat jangkakan itu COVID di mana kita tutup 100%. Sebab itu saya kata masa awal-awal tutup COVID itu, kita kata mall masih buka, kilang masih buka, office masih buka. Yang duduk dekat rumah rakyat je. Tapi the rest masih buka. Cuma kita tak boleh rentas negeri dan kita duduk dekat rumah. Kita kena ingat, kilang dan sebagainya tu, setiap tempat, majikan mereka ribuan. Ada satu kilang tu saya pergi, satu kilang saja. Satu kilang saja, pekerja 5,000 tuan-tuan. Pekerja 5,000 satu kilang. Bayangkan kalau sekiranya satu kawasan industri berapa puluh ribu orang bekerja kat situ. Jadi macam mana kita nak kekang kawasan tersebut? Kalau kita tengok Top Glove itu sendiri, ribuan pekerja dia. Yang kita test hari itu pun ratusan ribu yang positif. Jadi daripada sini kita tahu bahawa sebenarnya dia agak mustahil untuk kita katakan bahawa negara akan dibuka balik pada 4 hari bulan ini. Dan untuk kita kekal sebagaimana yang ada sekarang ini, sekiranya downwards trending itu kita tak jumpa dia naik turun macam tu, maka the only possible solution ada 2. Satu, kita buat PKP, full total lockdown. Itu. Kedua, kita kena introduce vaksin secepat mungkin lah. Dan bagi saya, vaksin yang pertama yang kita introduce bukannya kepada frontliners, tetapi kepada mereka yang yang terpaksa pergi kerja. Yang kena pergi kerja. Kenapa saya kata frontliners tak perlu dahulu? Kita tak tahu adverse effect vaksin ini kepada kita. Dan biasanya frontliners ini mereka akan ada PPE yang mereka pakai, personal protective equipment, dengan baju, dengan dia punya equipment, dengan tutup muka dan sebagainya. Normally they are safe dalam keadaan tersebut. Yang kadang-kadang positif ini bukan sebab di tempat kerja tu, bila dia orang dah buka, dia bergaul sama sendiri, yang seorang tu positif, yang tu kena pada mereka. Tapi kebiasaannya daripada segi PPE tu dah cukup untuk mereka. Now second batch, third batch, okay, baru kita tengok adverse influence tu adverse effect tu tak ada, kesan tu tak ada, mungkin baru kita boleh bagi kepada kepada frontliners kita. So kerana bayangkan kalau sekiranya frontliners kita itu, kita letak the first injection kita bagi kepada mereka dan ada efek menyebabkan mereka tak boleh bekerja, macam mana kita nak menghadapi negara ni, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab itu ada orang kata lebih mudah kita bagi dulu Perdana Menteri dengan kabinet dia dulu. Bagi yang tu dulu injection. Kita tengok ada kesan ke tak ada kesan. Kalau mati dia orang ke ataupun ada adverse effect, itu pada dia orang, selamat negara. Tapi kalau adverse effect tu pada frontliners, macam mana? Teruk kita. Kita tak ada orang, tak ada pakar yang nak handle benda ni kan. Tapi itu, that's just my personal opinion lah. Dan bagi saya it's logical juga. The only solution yang kita boleh pergi sekarang ini adalah dengan cara kita kena bagi, kita kena introduce vaksin itu secepat mungkin. Hujung bulan 2 is too late. It's too late already. It's not too late for the people, tetapi it's too late for the economy. Kita akan dalam masa sebulan 2 bulan ni, kita kerugian sekurang-kurangnya 10 ke 20 bilion. Kalau ikut kata Azmin hari tu, kita lockdown satu hari 2 bilion. Kalau 30 hari berapa bilion? 60 bilion. Sekarang ni tak total lockdown, sebulan mengikut daripada DH hari tu dia laporkan, sebulan negara kerugian lebih kurang dalam 10 bilion ringgit disebabkan oleh total lockdown. So the only practical solution yang ada sekarang ini adalah untuk kita introduce vaksin secepat mungkin. Negara, I think Morocco dah start introduce vaksin. Negara Afrika pun dah start introduce vaksin. Singapore dah buat dah hari tu, bulan Disember atau Januari lepas, Januari ni. Indonesia pun dah buat. Tapi kenapa kita masih baru dapat green light pula tu hari tu? Saya pelik dengan negara kita ni. Dan yang bestnya macam saya kata itu, yang acquire vaksin ni bukannya Kementerian Kesihatan, tetapi Kementerian Sains dan Teknologi. Hai, pelik negara kita ni kan. Sangat-sangat pelik. Inilah negara yang pelik bagi saya lah. I don't know what happened.
to this country anymore. Menteri Kesihatan pun tak berfungsi, timbalan Menteri Kesihatan pun makan gaji buta. Akhirnya vaksin itu Ministry of Science and Technology yang beli, yang handle vaksin tersebut. Saya macam sampaikan DG bersuara hari tu, dia kata kenapa beli vaksin tanpa melalui KKM, kenapa kena beli vaksin tanpa mendapat persetujuan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi benda tu pelik. Tiba-tiba kita pen down vaksin dalam keadaan kita tak dapat green light pun daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Bukan kata vaksin tu tak bagus, tetapi sekurang-kurangnya bertanyalah dengan pakar. Kalau kita tak tanya dengan pakar, macam mana kita nak tahu benda yang kita buat tu berkesan atau tidak? And that's why saya rasa kenapa kita berada dalam keadaan kita sekarang ini. Kerana kita sekarang ini dipimpin oleh mereka yang nak fikir, macam mana sekarang ni kita nak dapat duit? Itu yang mereka fikir. Itu yang masalahnya kepada kita sekarang ni. Dan kita bagi satu, saya rasa vaksin itu yang utama, ya, kita bagi kepada mereka yang kena pergi kerja, tapi bukan medical doctor. Contohnya mereka yang kena pergi ke office, kena pergi ke kilang umpamanya. Mereka yang kena kerja, sebab itu merupakan industri wajib buka. Tak tahulah makanan ke, mungkin apa-apalah yang mana industri tu, macam zaman PKP pertama dulu pun ada industri yang wajib buka, Top Glove umpamanya. Bagi vaksin kat dia orang dulu. Kita tengok ada adverse influence ke tidak. Dan baru-baru ini yang 3,000 vaksin dinyatakan dia 3,000 vaksin pula, 3,000 volunteers yang kerajaan minta supaya nak test vaksin tu, itu sebenarnya vaksin daripada China. Dia orang nak test vaksin tersebut. Jadi dia nak tengok vaksin tu berkesan atau tidak. So dia nak panggil 3,000 volunteers. Siapa nak pergi volunteers? Pergilah. Tak tahu kenapa dia masih nak test kepada rakyat kita. Saya pun tak faham. Patutnya benda tu dah ditest lah dekat China tu, barulah bawa ke dalam negara kita. But I don't understand kenapa kita nak test kepada rakyat kita sendiri and jeopardizing our people. I don't really understand on that matter. Entahlah, saya ni kerajaan sekarang ni, kerajaan yang macam ni. Okay, sekarang kita fikir, katalah, let's take the worst case scenario. Kata negara tak tutup 4 hari bulan, that's fine. Okay, good. Tetapi bayangkan kalau total lockdown pada 4 hari bulan ini. Saya tahu sekurang-kurangnya ada 2-3 hotel yang akan tutup kalau total lockdown. Yang baru start nak recover, tetapi akan tutup dalam total lockdown yang akan berlaku tidak lama lagi, kalau sekiranya benda itu berlaku. Dan ini satu lagi saya nak bagi tahu kerajaan, kalau betul total lockdown, bagi tahu awal. Apa yang teruk sangat yang perlu kita nak bersembunyi daripada rakyat untuk nak bagi tahu bahawa kita memerlukan sekarang ini dalam keadaan kita perlu total lockdown. Kenapa takut sangat nak sebut total lockdown tu? Kenapa kita nak risau sangat nak sebut total lockdown pun kita nak takut? I don't understand. Kenapa kita perlu berada dalam keadaan demikian? Serius. I don't understand. Jadi dalam itu kita perlu sebenarnya untuk kita nak bagi tahu rakyat secepat mungkin lah. Bagi tahulah rakyat secepat mungkin. Kalau betul total lockdown, jangan sembunyikan. Kerana apa? Kita yang nak bersedia ni rakyat. Bukannya menteri-menteri. Menteri-menteri tak perlu bersedia. Dia macam tu lah keadaan dia. Yang kena bersedia ni rakyat. Perlu ke kita nak kena, kalau majikan, perlu ke kita nak bukan berhenti, tapi kerja dekat rumah. Perlukah kita nak kena stop production? Perlukah kita buat itu? Perlu kita ke buat ini? Yang mana bekerja pun kena fikir, lepas ni habislah aku, ada ke kerja aku lepas ni? So benda tu kita kena preparekan rakyat, supaya dalam keadaan yang ada sekarang ini, perlu untuk kita tahu persediaan yang kita kena adakan. Dan hari ni saya dapati people dah start panic buying. Dah start tau. Dia jangkakan 4 hari bulan ni, dia orang dah start panic buying. Hari ini dah start bermula. Saya tengok beberapa pasar raya pun dah start dah start mula orang ramai. Mungkin hari Ahad ke ataupun, tapi saya tak biasa tengok dalam keadaan tersebut. Dan panic buying itu juga kita dapat lihat apabila sekarang ini Kuching Sarawak mencatat 255 kes. Agak tinggi. Saya pun tak faham macam mana datang kes itu sedangkan kita ada kuarantin 14 hari. Tapi masih ada kes tersebut. Jadi itu antara benda yang kita still puzzles me lah. Jadi kalau kita tengok apa perlu disembunyikan lagi? Tak perlu disembunyikan apa-apa. Sebenarnya itu saya kata, apa yang disembunyikan ini adalah kerana mereka risau dalam keadaan yang ada sekarang ini. Mereka perlu untuk buka parlimen. Kenapa saya kata demikian? Sekarang ini kerajaan sudah habis dan sudah hilang akal, tak tahu nak buat apa dah. Dia nak buat katanya hari tu nak buat apa, special committee,
Suruhanjaya jawatan kuasa special untuk tujuan nak COVID ini. Tapi saya tak tengok dalam keadaan sekarang ni ada ke special committee. Tak wujud lagi pun. 3 nama pembangkang dah bagi dah. Mana special committee-nya? Kenapa tak diwujudkan lagi? Ini PKP dah 2 minggu dah. What took them so long untuk nak buat benda ni? And then satu lagi, okay, nak wujudkan special committee, fine. Tetapi mereka menjawab kepada siapa? Kepada Perdana Menteri. So what? Kalau mereka menjawab Perdana Menteri, apa bidang kuasa mereka? So benda itu tak definekan dengan betul. Dan saya nampak bahawa kehabisan idea mereka ini, mereka tidak kena buka parlimen. Saya tanya soalan tadi, kewajaran, adakah wajar kita sekarang ini buka parlimen untuk bersidang? Saya kata, wajarkah darurat ditarik balik dan dimulakan sidang parlimen? 94% atau 2,300 mengatakan wajar. Hanya 6% mengatakan tidak wajar atau 168 orang mengatakan tidak wajar. Bagi saya wajar. Kenapa? Sekarang ini pentadbiran kita tergantung. Macam mana satu kerajaan ditadbir tanpa ada tanpa ada check and balance, satu hal. Tetapi tanpa ada mereka yang betul-betul boleh menolak ataupun mendesak kerajaan untuk melakukan yang lebih baik. Tidak ada check and balance. Tidak ada orang yang kata, kenapa vaksin tak keluar sekarang ini? Mana laptop kita? Mana itu, mana ini? Sekarang ini pembangkang berteriak dan juga berkicau-kicauan di Twitter, di Instagram, di Facebook. Itu saja. Sedangkan kita demokrasi, kita ada parlimen. Kenapa nak kena memekak dekat social media? Jadi yang social media ni pula tempat untuk mereka memekak. Sepatutnya dalam parlimen lah tempat untuk kita nak bergaduh. Nak bergaduh lah dalam tu. Dalam keadaan itulah sepatutnya kita ada sekarang ni. Masa ini kita kena bincangkan. Sepatutnya bulan Mac ini kita ada sidang parlimen. And sidang parlimen itu kita boleh awalkan. Kita bawa kepada katakanlah bulan Februari ni sidang parlimen tergempar. Tak ada masalah. Memang boleh diawalkan, tak ada masalah. Tak ada isu. Yang tak boleh dilewatkan. Diawalkan tak ada masalah. Bincang. Okey, sekarang ni bajet nak bagi kepada rakyat macam ni. Kalau kita total lockdown ni, macam mana dengan bantuan? Kat mana kita nak cari duit? Apa lagi bantuan kita ada? KWSP dah bagi, moratorium dah bagi, duit BPR, bantuan prihatin dah bagi, bantuan prihatin rakyat dah bagi. Macam-macam kita dah bagi. So apa lagi solution yang rakyat perlukan dalam keadaan sekarang ini? Banyak sebenarnya. Tapi nak bincang macam mana? Kita tak ada avenues, kita tak ada tempat untuk kita nak membincangkan perkara tersebut. Sebab itu bagi saya sekarang ini, sebenarnya benda yang parlimen ini digantung bukan untuk sebab COVID. Apa kaitan menggantung parlimen dengan COVID? Sebab kita takut ahli parlimen nanti kena COVID. Baguslah kalau semua ahli parlimen tu kena COVID. Sebab kita kata menyusahkan rakyat kan. Bagi semua menteri-menteri itu kena COVID. So masalahnya sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, takutnya mereka membuktikan bahawa sekarang ini mereka tidak ada majoriti. Saya dah kata bahawa kerajaan yang ada sekarang ini hanya ada 90 yang menyokong mereka. Saya dah kata semalam, 90 sahaja yang menyokong mereka. The rest tak menyokong dah. Tetapi mereka tak declare lagi sebab salah satunya tak ada sidang parlimen. Kemudian yang kedua, sekarang ini kes melibatkan UMNO. Melibatkan UMNO pada tahun 2017, sebanyak 16 orang ahli UMNO membuat satu tuntutan di mahkamah untuk mengharamkan UMNO kerana mereka gagal untuk membuat sebarang mesyuarat bahagian. Pada masanya awalnya ditolak oleh Mahkamah Tinggi kerana Mahkamah Tinggi kata mereka tidak ada hak untuk mendengar mengenai perkara ini. Pergi ke Mahkamah Rayuan, sekarang ini pergi ke Mahkamah Persekutuan. Dan sekiranya Mahkamah Persekutuan mengatakan bahawa mahkamah mempunyai hak untuk mendengar pertikaian ini kerana pernah berlaku macam saya sebut tadi 1987 di mana masa itu UMNO diharamkan dan antara yang terlibat adalah Tun Saleh Abbas, Allahyarham Tun Saleh Abbas, yang terlibat dalam mengharamkan UMNO pada ketika itu. Jadi apa yang mengatakan tak boleh pula kan? Daripada segi undangnya boleh. Sebab ini memanglah ROS yang terlibat. Tapi ROS kalau nak putuskan dalam keadaan yang besar begini, dia kena bawa jumpa dengan UMNO. Okey. Now, why is that significant? Kenapa benda ini tiba-tiba keluar balik? Sebab apa tuan-tuan dan puan? Kalau perasan, Perhimpunan Agung UMNO telah ditunda. Daripada 31 Januari ini telah ditunda. Cuba kita fikir balik, kenapa mereka nak menunda Perhimpunan Agung UMNO? Sedangkan kalau mereka nak buat secara online, tak ada masalah. Dia bukan macam parlimen. Parlimen pun nak buat online, tak ada masalah. Dia jawapannya nak tak nak je. Bayangkan kalau kita buat dia macam
Perhimpunan Agung UMNO dia berbeza dengan Perhimpunan Agung Parti Keadilan Rakyat. Kita tak bagi Perhimpunan Agung, kita bagi Kongres. Apa bezanya? Kongres dalam Parti Keadilan Rakyat dihadiri oleh ribuan orang, tetapi dalam masa yang sama mereka tidaklah mengundi presiden dan sebagainya, kerana pengundian itu berlaku sebelum itu. Kongres ini hanyalah orang kata annual general meeting. Tetapi Perhimpunan Agung UMNO akan menentukan pimpinan, di mana undian dilakukan di dalam mesyuarat ataupun perhimpunan tersebut. Kenapa tak boleh buat perhimpunan secara online? Setakat 2,000 orang. UMNO mempunyai antara tempat yang paling canggih untuk nak mengadakan online punya conference. Sekarang ni kalau kita tengok talk show pun kita buat online. Tak ada menjadi masalah pun. Boleh. Tetapi kenapa? Ini relates kepada apa yang berlaku sekarang ini. Kekuatan kedua-dua belah pihak yang pro bersatu dan juga pro Zahid. Adakah mereka ini mempunyai kekuatan untuk nak take over UMNO atau tidak? Saya dah sebut mengenai perkara ini bahawa plan Hishamuddin, plan Azmin untuk mengambil alih UMNO pada tahun lepas saya dah sebut bagaimana plan mereka untuk memastikan UMNO itu diambil alih oleh geng Hishamuddin. Kerana apa? Mereka tahu kalau sekiranya pertembungan ni antara UMNO dengan Bersatu, yang teruk adalah Bersatu. Bersatu tidak mempunyai grassroots yang kuat. Dan banyak ke tempat-tempat yang dimiliki oleh Bersatu sekarang ini adalah daripada UMNO yang melompat, dan 100% saya boleh katakan tempat-tempat di mana UMNO melompat, UMNO akan mengambil alih balik kawasan tersebut. Dan kalau UMNO dah ambil balik alih kawasan tersebut, apa tinggal Bersatu lagi? Apa lagi tinggal kawasan Bersatu di mana mereka nak bertanding? Sebab itu sampai sekarang the only party yang setuju untuk mufakat dengan kerusi dengan UMNO adalah PAS. PAS sekarang ini telah bersetuju hanya bertanding di 20 kerusi parlimen di Semenanjung Malaysia. PAS hanya bersetuju 20 kerusi parlimen di Semenanjung Malaysia asal mereka jadi kerajaan. Dengan erti kata lain, PAS tahu mereka tidak akan jadi kerajaan. Maksudnya mereka tidak akan mentadbir kerajaan ini. Mereka boleh jadi kerajaan dengan UMNO, tetapi dia akan sentiasa di bawah UMNO. Ini untuk pengikut PAS bahawa anda selepas ini akan sentiasa berada di bawah UMNO, satu parti yang anda kutuk, anda caci, anda maki, anda cela selama berpuluh tahun. Sekarang ini you will be under their command. Minta maaf, anda tak pandai cakap orang putih. Anda akan berada di bawah kekuasaan mereka selepas ini. Tahniah kepada Haji Hadi Awang, tahniah Tuan Ibrahim Tuan Man. Sumpah seganah, doa laknat. Last kamu terlaknat di bawah kaki mereka. Hambe. Tak ada masalah. Kita kat sini Pakatan Harapan, kita tetap kuat macam ni. Nah, berbalik kepada cerita kita tadi, kenapa sekarang ini perlunya geng pro UMNO ini untuk nak haramkan UMNO? Dia nak buat Perhimpunan Agung UMNO tak sempat. Sebab apa? UMNO kata no, kita akan tunda disebabkan oleh situasi ini. So the only way adalah sekarang ini dia kena haramkan. Bila dah haramkan UMNO, dia kena buat UMNO baru. Isunya siapa nak buat UMNO baru? Siapa nak wujudkan UMNO baru? Dulu tahun 1988 yang mendaftarkan UMNO baru adalah Mahathir. Tun Mahathir Mohamad yang mendaftarkan. Dia masa itu adalah Perdana Menteri selaku Presiden UMNO pada ketika itu, yang menang dengan Tunku Razali. Sekarang ini siapa? Yang first time dalam sejarah kita dapat lihat bahawa UMNO tidak menjadi Perdana Menteri Malaysia, dan Presiden mereka bukan setakat tidak menjadi Perdana Menteri Malaysia, Presiden mereka tidak memegang apa-apa jawatan sekalipun. Adalah sesuatu yang amat memalukan apabila Presiden mereka sendiri langsung tidak memegang apa-apa jawatan sekalipun. Sedih. Sedih, sangat-sangat sedih bagaimana Presiden dia sendiri tidak mampu untuk nak memegang apa-apa jawatan yang ada sekarang ini. Jadi kalau Presiden dah tak ada jawatan yang nak pegang, jadi apa nilai Presiden tu lagi? Sebab itu ada yang mengatakan hari ini antara penyebab kepada kejatuhan UMNO adalah lemahnya Presiden yang ada sekarang. Saya kata jatuh UMNO disebabkan oleh Najib. Tetapi semakin teruknya UMNO disebabkan oleh Muhyiddin Yassin pula. Disebabkan oleh siapa nama dia? Zahid Hamidi yang tidak mampu melakukan satu keputusan yang tepat.
Dia tak boleh command their own people. Dia tak boleh control bersatu dalam masa sama. Dia tak boleh nak bersama dengan Anwar. Ke sana pun dia tak boleh, ke sini pun dia tak boleh. Jadi duduklah tengah-tengah macam hantu raya. Di situlah dia berada. Di situlah keadaan dia yang kita nampak. Jadi dalam keadaan sekarang ini, UMNO dalam keadaan tersepit. Dan itu kata-kata, adakah darurat bukan bermotifkan politik? Apa kalau bukan politik, apa yang kita namakan sekarang ini? Kalau betul kita kata darurat disebab PKP, buatlah perintah berkurung. Sebab apa? Kenapa mereka tak buat perintah berkurung? Sebab dia nak memastikan negara ini terbuka. Ekonomi sentiasa dibuka, kilang sentiasa dibuka, benda-benda tu sentiasa dibuka, dan akhirnya keadaan COVID tidak semakin menurun. Sebab itulah darurat perlu ditarik balik dengan segera untuk selamatkan rakyat. Dan untuk selamatkan rakyat sebenarnya. Kerana apa? Kerana sekarang ini kita memerlukan satu functional government. Kerajaan yang berfungsi. Yang juga, bila saya sebut kerajaan, ini bukan setakat kerajaan. Pembangkang. Yang jadi check and balance. Yang marah sekarang ini. Siapa yang nak marah kerajaan? Mana vaksin? Mana vaksin? Mana dia duit rakyat? Kenapa lagi duit RM10,000? Kenapa? Kenapa tak bagi duit RM10,000 kepada rakyat? Ni bapa ni, tahu tak tuan-tuan dan puan, yang dapat duit KWSP Aisina tu bukan setakat yang terkesan dengan kerja. Yang tak terkesan dengan kerja pun rupanya dapat juga RM10,000 tu. Sampai bukan RM10,000, ada yang sampai RM20,000-RM30,000. Jadi kalau RM20,000-RM30,000 tu, maksudnya mereka ni mempunyai simpanan KWSP dalam juta tu. Jadi mereka pun boleh keluarkan. Macam mana keadaan sekarang ni? Pelik tu. Jadi itu antara benda yang kita pertikaikan, kita pertikaikan sekarang ini, insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, macam saya kata hari tu, kita ada satu online gig yang kita akan buat pada 13 dan 14 Februari ini, insya-Allah. Boleh hubungi 011464023434 untuk tiket, ataupun boleh terus klik bukan klik, dia scan saja di scan dekat tepi ni, dekat siapa yang menonton Facebook, YouTube, saya nampak lah. Scan dekat benda ni. Scan dekat benda ni, boleh dapat akan tiket, terus beli tiket online. InsyaAllah 13-14 band saya akan main 14 hari bulan, dan kita akan mainkan antara lagu ciptaan saya adalah Lawan Kartel 2.0. Jadi sesiapa yang masih lagi nak bersama kita, masih lagi nak bukan masih bersama kita, masih lagi nak beli tiket, insyaAllah masih lagi kita ada tiket. Dan siapa yang nak menderma, macam saya kata tempoh hari, kita ada derma yang kita nak buat. Kita nak beli laptop. Saya dapat satu laptop baru, bukanlah baru, second hand, RM999, RM1,000 lah, RM1,000. Dan kalau ada rezeki, insyaAllah kita akan donate. Alhamdulillah hari ni ada 3 orang donate, tapi 3 orang tu tak cukup untuk beli 3 laptop. Berkemungkinan saya akan beli dalam 2 laptop sahaja, insyaAllah. Dengan apa yang ada sekarang ini. Terima kasih saya ucapkan kepada yang menonton. Jangan risau, sekarang ni kita tengah menunggu saja. Menunggu apa pesanan yang di Pertuan Agong, sama ada baginda nak teruskan atau tidak, untuk memanggil Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk berjumpa dengan yang di Pertuan Agong sekarang ini. Terima kasih kepada 5,100 yang menonton saya di YouTube, 5,100 yang menonton saya di Facebook, 25 orang di Instagram, dan juga 20 orang di Twitter yang menonton saya pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan. InsyaAllah pada malam esok kita bertemu lagi di lain lembaran, lain masa. Kita akan sentiasa update. Don't worry. Jangan risau, jangan takut. Okey, sekian saja dari saya. Kita jumpa lagi. Selamat malam. Selamat beristirahat. LTL lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.